Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada petang ini surah yang kedua daripada 10 serangkai, iaitu surah Al-Mujadalah, ataupun kadang-kadang dipanggil Al-Mujadilah. Juzuk yang ke-28, muka surat 542. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Innallaha sami'un basir. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا لائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله غفور غفور. Surah Al-Mujadilah dia bermulanya surah yang keempat selepas Hadid, membahaskan perkara-perkara dakwah yang kedua, iaitu jihad. Dalam 4 ayat pertama ini Allah ceritakan bab hukum hakam, dan bermula ayat yang kelima Allah menceritakan sifat-sifat munafik. Jadi timbul persoalan, apa kaitan jihad dengan munafik? Perkaitan jihad dengan munafik ialah golongan yang Allah nak ceritakan, nak sebut sifat dia ini ialah golongan yang amat anti dengan jihad dan infak. Maka Allah cerita dulu sifat-sifat ataupun perangai-perangai golongan munafik, supaya golongan inilah sebenarnya yang menentang segala arahan Allah mengenai jihad dan juga infak. Itu dia punya hubung kait dia. Jadi ayat yang ke-1 yang kita baca ini sebenarnya dianya berkaitan dengan ayat nuzul, asbabun nuzul. Dalam Al-Quran, untuk memahami Al-Quran ada dipanggil asbabun nuzul. Asbabun nuzul ini kadang-kadang perlu sangat untuk memahami maksud ayat. Kadang-kadang dia hanya untuk pengetahuan saja. Maknanya asbabun nuzul bagi ayat ini ialah kalau kita tak tahu asbabun nuzul, kita tak faham apa maksud ayat yang sebenarnya. Jadi begitu juga dengan permulaan surah Al-Mujadalah. Asbabun nuzul dia ialah kisah bagaimana seorang sahabat Nabi telah menziharkan isteri dia. Apa maksud zihar ini? Zihar ini ialah dia tak nak dengan isteri dia. Dia mengatakan isteri dia itu sama bahagian belakang dengan maknya. Maka bila jadi macam itu, maknya mana boleh untuk bersama, maka untuk boleh menggauli mak dia, maka seolah-olah dalam budaya Arab jahiliah, ahli tafsir mengata dia ambil daripada budaya Yahudi, di mana mereka membuat sesuatu adat, iaitu bila mereka tak suka dengan isteri dia, maka mereka akan menziharkan dia seolah dalam bentuk sumpah, dalam bentuk nazar di mana dia menceraikan isteri dia yang dia reka sendiri adat tersebut. Maka ayat ini terkait dengan satu isteri sahabah, iaitu Khawlah binti Sa'labah.
Kholah binti Sa'labah di mana dia datang mengadu dengan Nabi, kisah suami dia yang tak semena-mena menziharkan diri dia. Maka Allah melalui ayat ini menjelaskan hukum zihar, iaitu ketika sang suami mengharamkan dirinya menggauli si isteri dan menyamakannya dengan wanita yang haram dan dinikahi, maka Khawlah meminta penjelasan Nabi, apakah zihar sama dengan talak seperti mana yang dikenal pada masa jahiliah tersebut. Itu maksudnya. Maka tidak lama kemudian bila mereka pergi menemui Nabi, maka turun ayat-ayat ini. Kisah apa daripada Imam Ahmad, daripada riwayat Imam Ahmad, dia mengatakan Khawlah binti Sa'labah ni bercerita, demi Allah, dia menurunkan permulaan surah Al-Mujadalah ini berkaitan dengan ku dan suamiku. Nama suami dia, sahabat ni, Aus bin Samit. Aku sudah lama berkahwin dengan Aus bin Samit. Dia seorang pria yang amat-amat baik, tidak pemarah dan sebagainya pada peringkat permulaannya. Tapi lama-lama dia berubah sifat. Pada suatu hari, ia telah menemuiku. Ini banyak pandangan ni. Setengah mengatakan pada suatu malam dia balik daripada tempat yang lain, dia tengok isteri dia sedang masak, maka dia berkenan dengan isteri dia ni. Pasal tafsir mengatakan isteri dia ni, yakni Khawlah ni, mempunyai badan yang menarik. Maka dia pun habis isteri dia masak, dia minta nak bersama isteri dia. Isteri dia sibuk ketika itu. Satu ayat lain pula mengatakan isteri dia sedang solat. Dia balik, dia tengok isteri dia solat, dia jatuh dia syok dengan isteri dia, dia minta untuk bersama dengan isteri dia. Maka dia kejap ya, ada satu gangguan sikitlah. Ada. Salah apa? Okey, boleh kita tengah aja ya. Ada kelak ya. Pukul apa lah? Okey, betul. Okey. Gangguan dunia. Maka dia minta, namun aku menolak. Dia kata bila dia minta untuk bersama, ya member dia tengah masak atau tengah semayang, tiba-tiba minta nak bersama. Dia menolak dengan alasan. Buat alasan tengah sibuk ni. Maka marahlah si suaminya. Maka ia pun mengeluarkan zihar tadi. Dia kata apa? Engkau haram bagiku seperti haramnya punggung ibuku. Itu maksudnya. Dia kata itu, engkau haram bagi punggung dia lah. Haram bagiku sebagaimana punggung ibuku. Itu sumpah di mana zihar dia. Zihar dia mengatakan punggung mak dia mana dia boleh menggauli. Jadi punggung kamu sama, macam itulah dia punya zihar dia tersebut. Maknanya anti alaya kazuhri ummi. Awak punggung awak sama dengan punggung ibuku. Itu maksudnya. Sama belakang punggung ibuku. Maknanya dalam budaya dia tak boleh dah. Sampai bila-bila dia tak boleh bersama dengan isteri dia. Itulah. Maka bila berlaku macam itu, maka dia pun kecewalah. Sedih sangat. Datang jumpa Nabi, bagaimana kisah dia ni. Maka turun ayat ni. Maka dia pun pergi jumpa Nabi. Maka dia tanya Nabi. Dia tanya Nabi, wahai Rasulullah, bagaimana cerita ni? Nabi kata, dia pun tak tahu, dia kata, pasal belum ada lagi hukum daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia kata, berdasarkan apa resam budaya dia, maka begitulah hukum dia buat masa ni. Dia tanya lagi, sabarlah saja. Maka berulang kali dia minta, maka Nabi masih lagi. Nabi takut nak melaksanakan hukum tanpa dalil dan bukti. Itu maksudnya. Maka apa ibrah kita sini? Sesuatu perkara hukum hakam ini tak boleh kita memandai-mandai nak buat hukum sedangkan kita ada dalil dan bukti lagi. Itu dia punya asbabun nuzul dia. Nah, kita bacalah ayat ni. Itu kisah dia, baru kita faham. Nak terjemahkan ayat ini.
Qad sami Allahu, sesungguhnya sami Allahu, telah mendengar Allah. Mendengar apa? Qaula, perkataan, allati, perkataan wanita, yujadiluka, yang bersoal jawab dengan kamu wahai Muhammad. Itu ayat dia. Telah mendengar, maka Allah Maha mendengar, maka Allah kata dia telah mendengar semua pertanyaan Khawlah tadi dengan Nabi tadi, dia dengar semua. Dia dengar semua tentang apa? Fi zaujiha, tentang pasangannya. Dengar semua. Wa tashtaki ila Allah, dia mengadu kepada Allah. Bila Nabi tak boleh jawab, dia berdoa dengan Allah. Tengok seorang yang hebat, seorang yang solehah, bila tidak ada, tak tahu cara dia, tak ada jalan lain, tempat Allah dia mengadu. Tempat Allah dia mengadu, maka Allah pun wallahu yasma'u tahawurakuma, maka dan Allah mendengar. Allah mendengar yasma'u tahawurakuma, tahu semua kamu berdua yang kamu bersoal jawab dengan berdua yang Nabi Muhammad dengan Khawlah tadi. Allah Maha mendengar semua. Innallaha sami'un basir, dan Allah Maha mendengar. Ini kita baca sami Allah kadang-kadang kita salah. Kita tengok betul-betul. Sami, kita baca sami Allah. Kita ingat itu tak? Bila tidak kan? Sami Allah, tengok sini Allah sami'un. Allahu sami'un. Tak? Maknanya ain berakhir dengan ain, bukan berakhir dengan Allah. Sami Allah. Ain gitu Sami Allahu liman hamidah. Sama ayat tadi. Maka Allah Maha mendengar setiap pujian kita memuji dia. Innallaha sami'un basir, Allah Maha mendengar dan Maha melihat apa yang kamu bincangkan, apa yang kamu berdoa, Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Maka jelas itulah dia punya asbabun nuzul. Mana ibrah yang kita boleh ambil di sininya, bahawasanya bila tak ada jalan penyelesaian, Allah lah tempat kita meminta bantuan dan pertolongan untuk pengajaran kita. Kisah ini semisal dengan dalam Al-Quran kisah An-Nur. Kisah An-Nur bagaimana Aisyah difitnah. Ingat tak kisah tu kan? Aisyah difitnah, menjalinkan hubungan buruk dengan orang lain. Bila dia tinggal barang kemah dah, dia pergi nak ambil balik, maka tak jumpa barang tersebut, dia seorang di belakang, maka datang seorang sahabat Nabi, dia tolong, dia pergi berdua tu, maka telah timbul fitnah daripada orang Yahudi juga, telah menfitnah Nabi. Aisyah berbuat jahat dengan sahabat Nabi ini, maka Nabi pun tak tahu, maka Nabi pun suruh Aisyah balik rumah mak dia. Baliklah Aisyah rumah mak dia. Tak, balik rumah mak bapak dia. Mak bapak dia minta tolong, wahai mak, wahai bapak aku, dia kata, boleh ke tak boleh bagi tahu Rasulullah, aku tak menjahatkan dia. Aku tak pernah dinodai, aku tak pernah buat jahat dengan orang lain. Masa mak dia kata, bapak dia kata, wahai Aisyah, aku tak tengok apa yang kamu buat. Bila aku tak tengok, aku tak tahu dalil dan bukti. Jadi bila aku tak tahu dalil dan bukti, bila aku bagi tahu Rasulullah, aku telah mendustakan pasal aku tak tahu dalil dan bukti. Apa jadi Aisyah? Siapa lagi Aisyah nak bergantung harap? Hanya Allah yang tempat dia berdoa. Maka Aisyah berdoa dengan Allah lah. Berdoa sebagaimana Khawlah berdoa dengan Allah. Maka orang yang hebat, orang yang teraniaya, orang yang betul-betul rapat dengan Allah, doa dia makbul. Allah mendengar, bukan setakat mendengar, Allah terus menjawab dalam kitab Al-Quran tentang permasalahan mereka ini. Maksud Allah mendengar di sini ialah Allah mendengar sambil Allah menyelesaikan masalah mereka. Betul lah. Kalau boleh bila kita solat, dalam solat sami Allahu liman hamidah, Allah Maha mendengar akan segala kita puji dia, akan segala doa kita dalam solat kita. Itu tanda dia. Kalau kita semayang duduk khoyat tempat lain, ingat itu, ingat ini, mana mungkin persoalan-persoalan Allah nak selesaikan segala masalah kita, ataupun doa kita itu Allah nak makbulkan, pasal kita bukannya betul-betul rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka insan yang rapat dengan Allah, insan yang betul-betul ikhlas, insan yang betul-betul bergantung dengan Allah, tidak ada selain Allah, maka bagi dia Allah terus mengambil keputusan dengan menurunkan surah sebagaimana tadilah, maka Allah pun turunlah dia punya hukum dia. Ayat yang kedua. Apa dia?
allazina yuzahiruna, maka orang-orang yang menzihar, orang-orang yang menzihar minkum daripada kamu, apa dia? Min nisaihim, dari isteri-isteri mereka. Orang lelaki yang menziharkan isteri dia sebenarnya tak boleh. Pasal apa? Pasal mahunna ummahatihim. Isteri-isteri mereka tu bukannya ibu-ibu mereka. Maksudnya isteri-isteri mereka tu bukan isteri, bukannya ibu mereka. Itu maksudnya. Pertama. Yang kedua, in ummahatuhum illallai, ibu-ibu mereka, tidaklah ibu-ibu mereka melainkan wanita lai waladnahum, yang melahirkan mereka. Dua persoalan itu. Mana mungkin isteri kamu tak sama dengan mak kamu? Isteri kamu bukannya melahirkan kamu. Kamu hanya wa innahum layakuluna munkara. Kamu ini hanya mengeluarkan perkataan-perkataan mungkar. Perkataan-perkataan yang tak ada dalil dan bukti adalah perkataan mungkar. Itu maksud dia. Allah kata, mana boleh berbeza. Tapi itu tidak ada arahan-arahan dalam kitab aku yang mengatakan boleh zihar, hukum zihar ini. Tidak boleh. Tapi kalau membuat juga, maka kamu telah mengada-ngadakan hukum. Mengada-ngadakan hukum sama akidah ke, amalan ke. Kamu mengada-ngadakan perkara-perkara baru dalam agama. Itu merupakan perbuatan mungkar. Apa ni ibrah dia? Ibrah dia sama juga dalam kehidupan seharian kita. Kita memandai-mandai mereka kan macam pantang larang. Saya ini keturunan sekian-sekian, pantang bagi saya makan sekian-sekian. Kalau saya makan sekian-sekian, maka ada sekian-sekian masalah akan menimpa saya. Sama. Maknanya kita pandai-pandai mereka hukum. Menghalalkan apa yang Allah haram, mengharamkan apa yang Allah halal. Itu maksud dia. Maka tidak dibenarkan sama sekali dalam luar asbab. Tapi kalau dalam asbab, ma tahta asbab, tidak ada masalah apa. Saya tak boleh makan lemak. Kalau saya makan lemak, kolesterol tinggi, penyakit jantung. Itu dalam asbab. Saya tak boleh makan ikan sekian-sekian. Pasal penyakit lemak banyak, saya gatal. Itu dalam asbab. Tapi kalau perkara ma fauqa asbab, di luar asbab, tidak dibenarkan sama sekali. Kita kena langgar pantang tersebut. Pasal dianya merupakan perkara baru. Buat juga, maka itu mungkara. Itu mungkara. Bukan setakat perkataan mungkar. La yaquluna munkaram minal qawli wa zura. Adakah perkataan juga perkataan yang mendustakan Allah. Allah tak buat. Allah tak kata haram, tiba-tiba kamu mengharamkan. Allah tak kata halal, tiba-tiba kamu mengatakan halal. Itu maksud dia. Tak boleh tak boleh buat semacam itu. Apa lagi? Dalam surah At-Taubah, kisah yang sama juga Allah ceritakan bagaimana Allah mengatakan golongan-golongan Nasara telah menyembah ulama-ulama mereka. Maka bila orang Nasara masuk Islam, mereka pergi jumpa Rasulullah. Wahai Rasulullah, dia kata dah, kami dulu sebelum masa kami belum Islam, kamu ada mengatakan kami menyembah Tuhan-Tuhan kami. Mana ada, kami tak pernah menyembah Tuhan-Tuhan kami. Maka Rasulullah SAW jawab, semasa kamu Nasara tersebut, adakah apa tu ulama-ulama kamu mengharamkan apa yang Allah halal dan kamu ikut arahan ulama kamu? Bila Allah menghalalkan apa yang haram, kamu ikut ulama-ulama kamu. Maka bila kamu ikut apa yang ulama kamu kata sedangkan bercanggah dengan arahan Allah, itulah menyembah Tuhan kamu sebenarnya. Itulah merupakan perkara-perkara baru sama semisal dengan ayat ini. Walau bagaimanapun kalau kamu telah terlanjur buat perkara-perkara tersebut, langgar juga perkara-perkara yang Allah larang ini, wa innallaha, sesungguhnya Allah itu la'afuwun ghafur. Allah maaf dan maha pengampun. Cuma tugas kamu berdoa, bertaubat dengan dia sahaja. Itulah dia punya. Ada peluang lagi lah bila cakap macam itu. Seronoklah rasa Aus dan juga isteri dia ini, Khawlah ini. Maka cara mana?
Cara mana nak selesai masalah dia dah terlanjur. Terlanjur menziharkan isteri dia, terlanjur buat perkara-perkara tersebut, maka Allah terus bagi cara penyelesaian dia. Ayat yang ketiga, cara penyelesaian dia, yakni wallazina yuzahiruna, orang-orang yang dah baca dia. Lagi. Orang-orang yang menziharkan isteri dia, wallazina yuzahiruna min nisaihim, orang-orang yang menziharkan dari isteri-isteri mereka, thumma yauduna, kemudian mereka kembali nak bersama balik, lima qalu, pada apa yang mereka katakan, nak balik semula, maka apa kata Allah? Cara penyelesaian dia, qalu fatahriru raqabah, maka penyelesaian dia adalah merdekakan seorang hamba. Terlanjur mulut, kerana mulut badan binasa tak, peribahasa kita, kerana mulut pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Dia pun kena keluar duit banyak ni untuk membebaskan seorang hamba ni. Qalu fatahriru raqabah, mereka nak merdekakan seorang hamba, min qabli an yatamassa, sebelum kamu bersama isteri kamu tadi. Sebelum kamu nak bersama dengan dia, tiada cara. Atas keterlanjuran kamu, atas kamu mereka-rekakan bukan agama, kamu kata agama, maka hendaklah hukum kamu merdekakan seorang hamba. Dzalikum tu'adzuna, demikian itu kalian diajarkan bihi dengannya. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan dengan apa yang kamu kerjakan Allah Maha mengetahui. Maka seronoklah, dia ada peluang, dia sayang isteri pasal isteri dia cantik ni. Cantik sangat isteri dia, badan cantik, rupa parah cantik, tapi pasal geram sangat tak dapat ketika itu, dia telah marah isteri dia dengan menziharkan ataupun bersumpah dengan diri dia tak nak dah bersama dengan isteri dia sepanjang hayat, dengan mengatakan punggung kamu sebagaimana punggung emakku. Maka Allah jawab persoalan perempuan ini dengan keluarkan ayat Al-Quran surah Mujadalah. Maka Allah jawab, selesaikan masalah mereka dengan buat satu hukum, iaitu nak baik semula boleh, nak kahwin semula boleh. Syarat membebaskan seorang hamba. Zaman tak ada hamba macam mana? Kita sekarang tak ada hamba. Bila tak ada hamba, kenapa tak ada hamba sekarang? Hamba tak hilang. Institusi hamba ni tak hilang, tak masuk. Pasal yang tak ada sekarang ni, pasal peperangan tak ada. Itu je punca dia. Kalau akhir zaman peperangan muncul semula, hamba akan ada balik. Ramai orang tak tahu. Hamba ada balik. Maka peperangan tak ada, maka hamba tak ada. Jadi bagaimana kalau orang yang zihar isteri dia juga, walaupun budaya ini bukannya budaya orang Melayu, tapi kadang-kadang ada juga yang belajar sikit tu, dia cuma belajar zihar. Walau bagaimana, ada juga orang tanya, bagaimana kalau kita mengungkapkan perkara-perkara semacam zihar, tapi bukan zihar, bukan niat kita macam itu. Saya bukan niat tak nak bersetubuh dengan isteri saya, tapi niat saya macam lain. Itu ada dua keadaan. Yang pertama dipanggil zihar yang mutlak. Zihar mutlak ini ialah zihar yang soreh, zihar yang kena pada tempatnya. Maknanya dia nak menggauli isteri dia, tak dapat, dia zihar. Niat dia tak nak bersetubuh lagi dengan isteri dia, maka dia mengatakan punggung isteri dia sama dengan punggung mak dia. Tanda tak nak lah. Itu mutlak. Soreh. Kena pada tempat dia. Kadang-kadang kita mengatakan, muka kamu ni macam muka mak aku. Ada kat wayang tak? Muka kamu macam muka kakak aku. Tinggi kamu macam tinggi mak aku. Putih kamu macam putih mak aku. Ketika ini ulama meletakkan zihar ini bukan zihar mutlak, bukan zihar soreh, tapi zihar ini ialah zihar kinayah, zihar kiasan. Ini dibenarkan, zihar kiasan. Maknanya kita bukan bermaksud menolak nak berhubung ataupun nak bersama dengan isteri kita. Kita cuma katakan kiasan, kamu nak sama dengan mak aku macam itu. Itu ulama setuju dengan tak apa yang tu. Boleh Maka dah jelas
Bagaimana pula kalau orang tak mampu nak membebaskan hamba? Maka Allah ada bagi lagi kelonggaran-kelonggaran dia. Kalau zaman tak ada hamba, cara mana? Maka ayat yang keempat Allah jawab lagi. Bagi orang yang dah terlanjur menzihar isteri dia, dengan yang soreh tadi, dengan yang telak tadi, kalau tak mampu nak membebaskan hamba, pasal tak ada sistem penambaan, maka faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Faman lam, maka barang siapa yang tidak mampu yajid mendapatkan seorang hamba lagi, maka apa cara? Fasyamu syahraini, maka berpuasalah 2 bulan mutatabi'aini, berturut-turut. Puasa sebulan, tertinggal sehari yang kena ulang balik. Puasa 2 bulan, 59 hari. Sehari tertinggal, kena pulang balik. Tengok berat tu. Mutatabi'aini maknanya berturut-turut, tak boleh tinggal. Tinggal, ulang balik. Min qabli, dari sebelumnya. Ayatamasa, sebelum kamu menggauli isteri kamu. Dulu gatal sangat mulut, tak jaga mulut, pandai-pandai ziar pada muka sekarang. Itulah ayat maknanya sebelum kamu menggauli kena berpuasa selama 6 bulan. Tak mampu juga puasa letih ke penyakit tu, orang tua-tua nak puasa macam mana kan, 2 bulan berturut-turut, maka ada kelonggaran lagi. Apa dia? Faman lam yastati', maka barang siapa yang tak mampu. Faman lam yastati', sesiapa yang tak mampu, apa dia? Fa it'amu, maka memberi makan sitina 60. Sitina 60, miskina orang miskin. Tak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka bagi makanlah orang miskin 60 orang miskin, mengikut qadar dia lah. Ada mengatakan hantar makanan mentah, ada ulama mengatakan pendapat ada makanan yang dah masak. Wallahu ta'ala, bolehkan semua, banyak perbahasan ulama bab ini. Tiga pilihan, membebaskan seorang hamba atau berpuasa 2 bulan berturut-turut, ataupun membagi makan 60 orang miskin. Zalika, demikian itulah hukuman, itulah litu'minu billahi, agar kamu beriman kepada Allah wa rasulihi, dan rasulnya. Di atas kamu yang melanggar mulut celupa kamu, cara kamu nak beriman kembali setelah bertobat dengan dia, maka buat perkara itu ketandaan untuk peningkatan iman kamu. Wa tilka hududullahi, itulah batasan-batasan yang Allah telah tetapkan untuk orang yang melanggar, tak jaga mulut untuk menziharkan isteri ini. Dan kalau kamu tak buat 3 perkara ini, kamu terus menggauli isteri kamu, maka kamu telah melanggar hukum ini. Maka walil kafirina, maka untuk kamu bila kamu langgar peraturan ini, azabun alim, azab aku amat pedih dan amat kuat sekali. Selesai bab hukum hakam dalam 4 pertama surah Al-Mujadalah. Dia berbeza-beza. Surah kita ini, 10 serangkai ini, satu ayat Allah mengesahkan dia, satu Allah buat hukum hakam dia. Lepas tu kita masuk ayat yang kelima ini, bermulanya dakwa jihad. Jihad ini ialah Allah nak ceritakan secara tak langsung. Allah nak ceritakan sifat-sifat orang munafik. Pasal orang munafik ini ialah satu bangsa yang ada kepentingan sangat dengan dunia, maka dia tak suka dengan jihad dan infak. Maka Allah bongkarkan sifat-sifat ataupun perangai-perangai ataupun ciri-ciri orang munafik ini. Itu kaitan dia. Maka ini bermulanya dakwa jihad bagi surah Al-Mujadalah ini. Tengok ayat yang kelima. Innal ladzina yuhaddunallaha wa rasulah. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya orang yang menentang Allah dan menentang Rasulnya. Bila dia menentang Allah, menentang Rasul? Menentang Allah, menentang Rasul ini ialah tak taat dengan Allah, tak taat dengan Rasul. Allah suruh buat sekian-sekian, dia pergi buat perkara lain. Rasul suruh dia beramal dengan amalan-amalan sekian, dia pergi beramal dengan cara yang lain. Bukan menentang Allah, nak pergi berperang Allah, perang Rasul, bukan. Maknanya tak taat dengan Allah, itu maksud menentang Allah dan Rasulnya. Siapa ni? Orang munafik lah. Orang munafik tadi pasal dia bila dia ada kepentingan untuk diri dia, bila pergi perang,
menang perang, dapat harta ghanimah, maka dia berebut harta tersebut. Pasal untung bagi dia. Dia suka sangat dengan Nabi. Maka kamulah Nabi, kamulah Rasulku, Allah. Dia puji. Tapi bila nak pergi berperang, dia kena infak duit. Dan mempertaruhkan nyawa perang. Dia kata, kamu bukan Rasul aku. Kamu bukan arahan aku, tak suka perkara ini. Pasal dia sayang dengan harta dia. Dia sayang sangat dengan nyawa dia. Maka dia menentang ketika itu. Inilah ciri-ciri orang munafik. Maka orang yang seperti ini Allah kata, kubitu kama kubital ladzina min qablihim. Maka sebagaimana dia umat-umat dahulu, Allah akan hina dia, di dunia lagi akan hina dia. Wa qad anzalna ayatin bayyinatin, dan kami telah menurunkan ayat-ayat yang bayyinat sebagai bahan bukti yang Allah telah hinakan kaum-kaum terdahulu. Siapa dia? Itu walil kafirina azabum muhin. Kaum-kaum ini aku hinakan di dunia lagi dan di hari akhirat lebih-lebih lagi. Allah banyak ayat-ayat bukti Allah yang sebagai dalil bukti hukuman untuk golongan-golongan yang lawan ayat-ayat Allah ini. Itu kita pembukaan dia. Tengok ayat yang ke-6. Bagaimana jenis-jenis teguran untuk orang yang munafik, orang yang Allah dengan ayat-ayat jihad dan ayat-ayat infak ini. Yauma yab'asuhumullahu. Pada hari yang bagaimana Allah menghinakan mereka. Pada hari yab'asuhumullahu. Pada hari Allah membangkitkan mereka. Ramai ke? Jami'ah semua sekali. Semua sekali orang-orang yang tak percaya dengan ayat-ayat jihad dan infak ini, dia susah nak taat, dia susah nak beramal dengan ayat-ayat ini, maka pada hari kematian mereka nanti, bila Allah tiupkan sakala yang kedua untuk membangkitkan semula, Allah bangkitkan semula-semua mereka ini. Bangkit secara bersama. Mengikut riwayat, dikelompokkan mereka orang degil ini. Dikelompokkan semua sekali. Pasal apa? Pasal Allah nak bagi tahu dia, kenapa kamu sayang sangat dengan harta kamu? Kenapa kamu sayang sangat nyawa kamu untuk ke jalan aku, untuk berjihad dan infak ini? Maka fayunabbi'uhum bima amilu, lalu dia memberitahu mereka apa yang mereka telah kerjakan semasa mereka hidup di dunia dahulu. Bongkarkan semua. Bila aku perintahkan sekian-sekian, aku minta kamu infakkan harta sekian-sekian, kamu tak nak infak. Bila aku perintahkan kamu untuk pergi berperang, berjihad, kamu tak nak pergi berjihad. Ini ayat-ayat Madaniyah. Pasal ayat-ayat Madaniyah ni, ayat-ayat jihad, jihad qital, jihad perang. Tapi kalau ayat Makkiyah, jihad dia ialah jihad menyebar ayat-ayat wahyu, membaca ayat-ayat wahyu, bertadabur ayat-ayat wahyu. Sama. Maknanya ayat sebelum ayat Madaniyah, sebelum berhijrah, ayat-ayat jihad ialah menyeru kepada belajar ayat-ayat Al-Quran, menyebarkan ayat-ayat Al-Quran. Bila tempoh berhijrah, jihad selepas itu ialah jihad untuk qital, berperang. Kenapa berperang? Berperang kerana nak memastikan pihak musuh ikut ayat-ayat Allah. Kesimpulannya, qital dari segi nyawa ke, jihad dari segi ni, semua sekali berpunca daripada menyebarkan ayat-ayat wahyu, menjagakan ayat-ayat wahyu, memahami ayat-ayat Allah dalam usaha kita nak beramal, orang lain pun nak suruh beramal juga. Itu maknanya jihad ini akan berasas daripada kategori memahami ayat-ayat Allah dan beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kena, Allah uji kita untuk mencapai ini. Adakah kita sayang harta kita untuk menyebar ayat-ayat Allah? Oh, tak sayang, sanggup lagi. Uji lagi. Oh, adakah kamu sanggup, kamu sayang lagi dengan nyawa kamu untuk menyebarkan ayat aku? Mana penting? Nampak tak? Maknanya sepatutnya dia lebih penting lagi ayat-ayat Allah daripada nyawa dia. Pasal apa? Pasal bila dia sanggup menyerahkan nyawa dia, maka Allah akan bagi syurga syahid di akhirat nanti. Itu maksud dia. Maka golongan ini Allah akan ceritakan semua sekali perangai kamu masa dunia kerana kamu sayang sangat dengan harta kamu, dengan nyawa kamu untuk tujuan yang aku perintahkan dengan kamu. Maka apa lagi? Asahullahu, Allah menghitungnya satu-satu.
As-sawu ni A, B, C. Kamu buat semua detail lah. Detail. Cuma kalau kita bertaubat masa dunia, dia hanya lalukan saja. Tanpa soal jawab. As-sahullahu wa nasuhu. Agar satu-satu. Pasal apa? Sedangkan manusia ini wa nasuhu dah lupa dah kejahatan-kejahatan ataupun pelanggaran yang mereka buat atas dunia dahulu. Bila mereka nak, mereka buat. Itu lupa benda tu. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan atas segala sesuatu tersebut, Allah Maha menyaksikan. Ayat 7. Lagi, pasal golongan munafik lagi. Golongan yang tak nak dengar ayat-ayat jihad dan ayat infak ini. Alam taro annallaha, tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah ya'lamu, amat mengetahui ma fis samawati wa ma fil ardi, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah pun memperkenalkan diri dia, wahai hamba, tidakkah kamu mengetahui? Aku mengetahui semua apa yang ada langit dan di bumi, semua aku tahu. Bukan setakat langit dan bumi. Ma yakunu min najwa thalathah, dan apa yang kamu najwa membincang perkara-perkara rahsia, walaupun kamu bincang thalathah bertiga. Bila kamu duduk bertiga, kamu bincangkan perkataan-perkataan rahsia, berbisik-bisik, maka illa huwa rabi'uhum, maka akulah yang keempat bagi mereka itu. Ceritalah sulit macam mana nak buat jahat ke orang, tak nak pergi perang, sahaja tak nak pergi, tak nak infak bagaimana sekalipun. Bila kamu bincang secara sulit, menghina Nabi ke, menghina orang-orang beriman yang banyak infak, yang nak pergi berjahat, kamu kata itu kerja bodoh ke, walaupun berbisik-bisik di kalangan kamu, 3 orang, tapi akulah yang keempat itu. Allah kata, aku maha mendengar apa yang kamu bisikkan, apa-apa strategi kamu. Mana Allah mendengar, contoh dia, apa tu? Wala khamsatin, dan kalau 5 berbisik-bisik, 5 orang bisik-bisik nak buat perkara-perkara jahat ini, membuat strategi ini, illa huwa sadisuhum, melainkan dialah yang keenam mereka. Maka Allah yang keenam tadi mendengar segala bisikan-bisikan mereka. Wala adna min zalika wala aksara, tidak kurang terlebih macam mana pun aku mendengar, aku maha mengetahui ke semua sekali. Maka Allah cerita, Allah kenalkan diri dia, dia maha mengetahui. Ayat sebelum ini Allah cerita juga, aku tahu apa yang masuk dalam bumi, apa yang masuk keluar pada bumi, Allah maha mengetahui. Ayat ini semisal dengannya. Allah mengetahui serba-serbi apa yang berlaku, apa sama zahir ataupun batin, apa yang dalam hati pun Allah tahu semua sekali. Tak boleh menyorok daripada Allah Subhanahu wa taala. Illa huwa ma'ahum, kecuali malaikat Allah ada bersama-sama mereka. Bukan Allah, sifat-sifat Allah kena ingat zahir tak boleh. Sifat-sifat Allah ada bersama mereka. Lepas tu, ainama kanu thumma yunabbi'uhum, ainama, di mana sahaja kanu adalah mereka, kemudian yunabbi'uhum, memberitahu mereka itu apa bima amilu, apa yang mereka kerjakan yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Beritahukan semua sekali Maka innallaha bikulli syai'in alim, sungguh Allah maha mengetahui. Lagi sifat-sifat seterusnya lagi. Sifat-sifat orang Yahudi ini, dia suka, orang munafik ini, dia suka nak tunjuk dia rapat dengan Nabi, dia cuba berbisik-bisik dan menghina orang lain. Menghina orang-orang yang beriman lain. Pasal dia sama, dia tak kenal. Sama-sama orang Islam, sama-sama duduk sekali menjadi Nabi. Kita tengok ayat bagaimana sifat ini. Alam tara ilal lazina, tidak kamu melihat kepada allazina, orang-orang yang nuhu anin najwa, dilarang dari perbicaraan rahsia. Allah nak buat satu teguran kepada orang yang suka berbincang-bincang nak mengata orang lain. Betul ayat 8 ni? Betul Tidakkah kamu melihat kepada orang-orang yang dilarang dari membincang perkara-perkara rahsia, thumma ya'uduna, kemudian mereka kembali limanuhu, kepada apa yang mereka dilarang daripada,
yatanajawna, dari mereka bicara rahsia, bil ism, dengan dosa-dosa, wal udwan, dengan dan permusuhan-permusuhan, wa ma'siyati, dan mendurhaka pada rasul-rasulnya. Dan cerita Allah memang haram bila kita duduk bersama, tidak ada cara lain kecuali mengumpat, menjatuhkan perkara, mengutuk orang semua sekali. Maka disitulah perbuatan orang-orang yang munafik ini, dia tiru daripada orang Yahudi ini, ialah dia selalu berbisik-bisik, kemudian bukan setakat berbisik, mereka kerling-kerling mata. Mereka nak menghina orang-orang yang beriman secara lain. Mereka berbalik melakukan perbuatan-perbuatan yang telah larang, dan mereka berbisik-bisik dengan mereka dosa dan percubaan serta kedurhakaan kepada Rasulullah. Dia buat itulah. Dan datang pada mereka, dan apabila mereka datang kepadamu, wa iza ja'uka, bila mereka datang kepada kamu wahai Muhammad, hayyauka, mereka menghormati kamu. Menghormati kamu dengan macam mana? Apa dia? Assalamu alaika. Beroleh kecelakaanlah kamu, wahai Muhammad. Dia cepat kita, assalamu alaika. Semoga sejahtera kamu, wahai Muhammad. Dia ubah. Dia tinggal la, dia kata assalamu alaika. Maka dengar kepada Aisyah. Marah Aisyahnya. Dia kata, Aisyah pun jawablah. Waalaikumsalam. Baik kamu celaka juga. Nabi dengar. Wah Aisyah, jangan doakan kematian dia. Aku dah jawab dah, wa'alaika. Untuk kamu, jangan lebih-lebih. Maknanya cerita di sini ya. Bila orang ucap benda baik, assalamualaikum. Nah, assalamualaikum. Satu patah dah. Maka kita perlu jawab lebih dari dia. Ini hukum dia. Orang ucap kebaikan satu, kita tambah lebih pada dia. Pahala kita lebih besar daripada pahala dia. Assalamualaikum. Kita jawab, waalaikumsalam warahmatullah. Dia kata, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih kita manjangnya. Tapi kalau dia kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawablah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu perkara kebaikan itu, kita kena tambah, biar lebih daripada orang mengucap itu. Tapi kalau perkara-perkara kejahatan, contoh tadi, assalamualaikum, maka Nabi jawab, pendek, jangan panjang pada dia. Maka, wa'alaika. Kamu kematian juga. Kamu kerosakan juga. Maka, wahai Aisyah, kamu jangan panjang macam itu. Doa dia, jangan doa panjang pada dia. Maka cakap dia, aku dah jawab dah. Kamu juga yang mendoakan kemurkaan dia juga, kemudaratan kepada kaum dia juga. Itu maksudnya. Mana tadi? Yuhayyika, mereka menghormati kamu dengannya, maka wa yaquluna fi anfusihim, dan mereka mengatakan pada diri mereka, laula yu'iduna, mana tadi? Lari dah. Ayat berapa tadi? Ayat 8 dah. Ayat 8 dah. Semula. Mana tadi? Wa iza ja'uka hayyauka bima lam yuhayyika bihi Allahu wa yaquluna fi anfusihim laula yu'azibuna Allahu bima naqulu hasbuhum. Jadi bila dikata macam itu, tak, bila mengatakan mati kamu, tapi Nabi jawab kamu juga mati, dia jawab, dia kata aku kutuk dia, aku hina dia pun tak ada mudarat pun, tidak ada orang pukul aku pun, tidak ada Tuhan turunkan musibah pun. Nampak tak? Aku buat jahat pun tak apa, tak ada masalah apa rupa-rupanya. Dia kata macam itu. Dia pun suka dengan buat perkara itu. Itu maksudnya, laula yu'azibuna. Mengapa tidak yu'azibuna, menyeksa kita Allah? Kenapa Allah tak seksa kita? Kita cakap kita hina Nabi, dia pun tak seksa pun. Aku cakap semoga kamu mati wahai Muhammad.
Tak ada apa-apa pun. Itu maksudnya. Itu maksud dia. Laula yu'azibuna Allah. Allah tak hukum kita pun ketika ini. Tidak ada penampak agama macam mana ke tak? Bima dengan bima naqulu, dengan kita mengatakan demikian, maka bila kata dia rasa macam itu, maka Allah pesan kepada Nabi. Allah kata apa? Tak apalah Muhammad, dia rasa macam itu, dia rasa suka, aku tak hukum dia. Tak apa. Pasal aku nak hukum dia di akhirat nanti jauh lebih teruk daripada apa yang dia rasa sekarang ini. Hasbuhum jahannam. Cukuplah bagi mereka. Hasbuhum. Cukuplah bagi mereka jahannam. Neraka jahannam yang bakal membakar mereka di hari akhirat nanti. Yuslaunaha, mereka akan masukinya. Fabi'sal masir. Di mana tempat itu? Seburuk-buruk tempat yang sebenarnya. Nah, itulah ciri-ciri munafik yang ke berapa banyak ciri itu. Yang seterusnya, ayat ke-9. Apa lagi? Orang munafik ini, dia suka menonjolkan diri dia hebat. Kalau dia jumpa Nabi, kalau jumpa Nabi, dia berbisik-bisik dengan Nabi seolah-olah dia teman setia Nabi. Dia sahabat yang paling rapat dengan Nabi. Dan mata dia tunjuk pada sahabat-sahabat Nabi yang lain. Sahabat-sahabat kubur tadi, Abu Bakar, kau Umar ke, pada muka kamu. Tengok aku lebih baik dengan Muhammad. Dia suka berbisik-bisik. Dia suka berbisik-bisik dengan itu. Maka untuk golongan-golongan ini, maka Allah menegur. Golongan-golongan yang suka menonjol, mengambil kesempatan dengan cuba nak menghina orang lain. Kononnya dialah yang paling rapat dengan satu pihak tertentu. Mencitalah ada datang menteri ke, datang wakil rakyat kita ke, cepat-cepat kita pergi jumpa menteri. Seolah-olah tak nak berlepas dari dia. Dan kita tunjuk-tunjuk benda, berbisik-bisik dengan dia hingga menimbulkan tak puas hati masyarakat yang lain. Itu maksud dia. Untuk kita fahamlah, itu sifat munafik zaman dahulu. Dia berlagak nak tunjukkan sifat dia tersebut. Tengok ayat dia. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini semua sekali ni. Semua sekali Allah bagi teguran untuk kita ni. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Iza tanajaitum, apabila kalian berbicara secara rahsia, duduk bincang senyap-senyap, fala tatanajau bil ismi, jangan kalian berbicara secara rahsia dengan dosa-dosa tersebut. Dengan dosa-dosa tersebut, dengan jangan memfitnah ke, jangan mengumpat ke, jangan buat perkara tersebut. Pasal apa? Pasal bila kamu bercakap berdua, betul kan ni? Tertinggal lah kan? Bertakwa. Mana tadi bertakwa? Siapa kebaikan dengan bertakwa. Jangan kamu berbisik-bisik, mengumpat-ngumpat sama sekali. Takutlah dengan Allah. Wattaqullahul lazi ilahi tuhsyarun. Bertakwalah dengan Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan bila kamu mati nanti. Mana yang larang dia, orang munafik ini suka berkumpul-kumpul, berbisik-bisik. Dalam bisik-bisik mereka mengumpat buat perancangan-perancangan jahat. Maka semua sekali itu, maka takutlah dengan Allah dengan cara kamu berbisik-bisik tersebut, bercakap-cakap tadi, maka menimbulkan sakit hati orang lain. Bila sakit hati orang lain tadi, kalau orang lain tadi orang beriman, dia senyap saja, dia diam saja. Tapi kalau syaitan juga mempengaruhi orang lain, maka dia pun akan berdosa sama. Jawapan dia ayat yang ke-10. Laju sikit Ayat yang ke-10. Innaman najwa minasyaitani, sesungguhnya hanya pembicaraan rahsia tadi daripada syaitan. Waalaikumsalam. Kalau kamu berbicara secara rahsia dengan keadaan cara mengumpat, dengan tak nak buat perkara-perkara kebaikan, sebenarnya perbicaraan kamu tadi adalah bisikan-bisikan syaitan saja. Pasal apa? Pasal bisikan-bisikan syaitan akan memujuk kamu supaya golongan-golongan lain yang kamu fitnah tadi berduka cita dengannya, sedih dengan kamu berbisik-bisik, kamu kerling dengan dia, kamu tengok-tengok muka dia, kamu hina dengan bahasa-bahasa isyarat bila kamu berbisik tadi. Itu ciri-ciri orang munafik. Dia menyakitkan hati sahabat-sahabat Nabi ni. Dengan cara mereka berbisik-bisik
semacam sama mereka ataupun dengan Nabi ke, mereka pura-pura bercakap untuk menghina sahabat-sahabat tadi. Maka menyakitkan hati. Maka tujuan dia kamu berbisik-bisik untuk menyakit tadi, liyahzunal ladzina amanu, menyakitkan hati orang-orang yang beriman tadi. Sebenarnya mereka mengumpat macam mana pun, kalau orang beriman tadi boleh sabar. Nah, orang beriman mukmin tulen ini, orang dia lemah. Orang tak mampu nak menasihat dia. Sebenarnya orang yang betul-betul beriman, mukmin sejati, bagi mereka allazina amanu wa laisa bidarrihim, mereka tak mudarat pun, setakat mereka kata, mereka hina, mereka fitnah, tak mudarat sikit pun. Tapi kalau mereka juga terpengaruh syaitan, mereka akan menjawab sama. Maka mereka dua kelima saja dengan orang-orang munafik tadi. Bidarrihim syai'a, sikit pun mereka tak mudarat. Illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Tapi dia mudarat juga orang beriman, mukmin tulen akan mudarat juga bila orang hina dia, orang fitnah dia, akan mudarat dengan izin Allah. Bagaimana cara? Bagaimana cara Allah nak izinkan mudarat kepada orang beriman tadi? Dengan cara orang beriman tadi marah balik dengan orang yang buat tadi. Tidak diam saja. Marah balik, lawan umpatan-umpatan dia balik. Maka lawan umpatan dia balik, marah balik, itulah syaitan yang daripada orang beriman tadi, menasihati orang beriman tadi supaya dengan keizinan Allah juga. Memang Allah izinkan juga dengan cara memberi kebenaran dengan syaitan untuk lawan dengan keadaan marah. Pasal marah ke lawan tadi ialah hasil bisikan syaitan. Sepatutnya diam saja, berdoa saja, minta dengan Allah saja. Kalau kita betul-betul mukmin tulen, orang kata macam mana pun jangan kisah. Wa 'alallahi, kepada Allah sajalah. Falyatawakkalil mu'minun. Kita bertawakal untuk orang-orang yang beriman. Pasal kita hanya mendengar bisikan-bisikan malaikat saja. Ayat terakhir ni kan? Ayat terakhir. Ciri-ciri munafik yang seterusnya. Apa dia? Ciri-ciri orang munafik ni, dia tamak. Dia nak tunjuk dia rapat dengan Nabi. Bahaya ni. Dalam majlis-majlis ilmu, dia nak duduk dengan Nabi kerja dia saja. Dia tak bagi ruang langsung orang lain nak duduk sama. Orang nak tanya, buat soalan pun tak boleh. Pasal dia memenuhi. Kalau majlis start pukul 2, pukul 1 sampai dah. Duduk tunggu depan Nabi. Jangan orang lain duduk depan Nabi. Tengok orang munafik ini. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu menjadi macam apa dia? Iza qila lakum tafassahu, bila dikata kepada kalian untuk berlapanglah. Bila Nabi duduk, dah penuh dengan orang munafik depan dia ni. Nak belajar ni. Jadi Nabi pun tengok sahabat dia. Sayyidina Umar ada, Sayyidina Abu Bakar ada, Sayyidina Ali ada. Nabi jawablah. Wahai saudara-saudara semua, berilah, lapanglah tempat. Sahabat-sahabat kita pun nak dengar juga. Itu maksudnya. Maka minta lapang. Minta kosongkan tempat. Sedangkan banyak kosong tapi ditutup. Tak nak bagi orang sahabat-sahabat kubur ni dengar bercakap dengan Nabi. Tetik ni. Tapi dia tak dengar apa dia. Dia tidur depan pun. Tapi dia tak bagi orang lain join sama. Itu maksud ciri dia. Kesian ke orang lain. Maka iza qila lahum tafassahu, beri lapang fi al-majalis, dalam majlis, maka sepatutnya fafsahu, maka lapangkanlah. Ya fasahillah, maka Allah akan melapangkan kamu. Ikut kata guru kepada Maulana Hadi kan, bila dia tafsir macam ini kan, orang munafik ini dah penuh semua nak pergi majlis Nabi ini, dia lapang. Dia tak bagi lapang. Tapi dia bergerak, dia tak bergerak. Tapi dia bergerak kepala dia aja. Dia sending ke badannya. Punggung tak ada bergerak. Masih lagi kosong, tempat kosong tapi ditutup depan. Maka bagi Nabi kata lapang tempat duduk semua sekali, dia hanya sendingkan body dia aja. Tak boleh masuk juga sahabat. Jadi Allah tegur, jangan jadi macam ini. Pasal bila kita bagi lapang tempat duduk untuk orang dengar majlis ilmu, maka Allah kata, maka fafsahu, ya fasahillah, Allah akan lapangkan lakum bagi kamu. Wa iza qila inshuzu, dan bila dia katakan kamu berdirilah untuk bagi tempat duduk tadi,
Fansyuru, maka bangunlah kamu bagi tempat duduk tadi. Maka yarfa'illahu, maka akan meninggikan Allah allazina amanu, orang yang beriman, minkum, daripada kamu, akan meninggikan untuk dapat ilmu-ilmu juga. Tapi orang munafik tak nak macam ni. Sama juga dengan kita tu, bila kita ni tengoklah tempat orang bila kita solat berjemaah, dah tempat kosong banyak. Tapi kita cuba tutup orang nak masuk tempat kita. Tak selesa. Ini sama. Kita seorang nak solat dengan Allah, nak selesa duduk. Sedangkan tempat sama-sama duduk tempat, maka kita blok orang lain jangan dapat pahala yang sama duduk kat depan. Kita cuba tutup. Bahaya orang macam ni. Orang yang cuba nak tutup orang lain dapat pahala yang sama, maka dia masuk ciri-ciri orang yang semacam ini. Maka sedangkan bila dibagi tempat saja, Allah kata, aku bagi. Aku lapar dengan dia rezeki dia, aku lapar dengan dia ilmu dia. Allah kata, janji Allah untuk orang-orang yang semacam ini. Maka Allah kata, apa tadi? Allah kan wallazina utul ilma, Allah akan beri pada orang tadi darajatin, berapa darjat ketinggian darjat dia. Wallahu bima ta'maluna khabir. Lepas tu ayat akhir ya, ayat 12 akhir ni. Ini betul-betul akhir dah. Lagi 5 minit. Ini betul-betul akhir. Betul-betul akhir ni, ciri-ciri yang akhir. Ciri-ciri orang munafik yang akhir ni. Orang yang malas, takut sangat nak infak berjihad ni. Apa dia? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Iza najaitumur rasula, apabila kalian berbicara rahsia dengan Rasul. Faqaddimu baina yaday najwakum, maka dahululah di antara kalian berbicara rahsia kalian. Sadaqatal zalika, maka sedekahlah lebih baik. Dia begini. Kisah dianya macam tadi juga, sambung dengan tadi juga. Bila nak bercakap dengan Nabi, nak tanya Nabi, sahabat-sahabat tidak ada peluang. Sedangkan Nabi ada benda-benda penting. Nak cerita bab perang, bila nak start berperang, nak cerita bab perancangan-perancangan. Nabi ada perancangan, nak tanya sahabat-sahabat dia. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, sampai rapat dengan dia. Tapi yang menjadi masalahnya, sahabat-sahabat besar ni langsung tidak ada peluang. Pasal orang munafik ini dah penuh dengan Nabi dah. Dah bercakap dengan Nabi, tanya Nabi berbagai-bagai isu ditanya. Benda bukan-bukan boleh tanya, benda-benda tak penting boleh tanya. Supaya nampak sibuk. Maka tujuan dia untuk menghalang sahabat besar tadi dan dapat ilmu. Cara dia. Dia tunjuk dia saja baik dengan Nabi. Orang lain tak payah tanya, tak apa. Dia ilmu tinggi, orang tak ilmu tak apa. Ini ciri munafik ni. Pasal dia sama orang Islam. Duduk sekali. Tengok Quran sekali, duduk majlis ilmu sekali. Maka Allah kata, cara macam Allah turun hukum. Allah kata, senang saja nak kenal orang munafik ini. Buat satu hukum di mana Allah kata, buat satu undang hukum di mana nak jumpa Nabi, kena infak harta dulu. Nak jumpa Nabi, nak bercakap, nak bertanya dengan Nabi, nak masuk majlis ilmu ni, duduk kat luar orang miskin, bagi duit dulu. 1 riyal ke 2 riyal kepada tu. Maka orang munafik ini bila bak infak ini, mana boleh? Aku cari duit-duit satu gaji yang ini banyak, tiba-tiba nak bagi orang miskin. Tak payahlah. Maka mereka pun tak datang. Nampak tak? Ini peluang sahabat-sahabat Nabi. Nak ceritanya, orang yang betul-betul beriman, tak sayang dengan tadi, terus. Orang pertama beramal dengan ayat ini, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dia kata, akulah orang yang pertama beramal dengan ayat ini. Pasal selepas Allah turunkan ayat ini, maka orang munafik tak ada dah duduk di majlis ilmu. Pasal dia sayang nak menderma duit. Maka dapatlah sahabat-sahabat derma duit kat luar dengan Nabi. Maka Sayyidina Ali pun, aku orang pertama, maka ayat ini hukumnya dimasukkan. Ayat ada tapi hukumnya dimasukkan. Itu maksud ya. Maka walau bagaimanapun, mana tadi? Tapi kalau saya ringkas ceritalah, kalau orang yang duit tak ada bagaimana? Kalau duit tak ada pun memohon maaf dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada cara dia. Allah Maha Pengampun, Allah Maha, boleh pergi jumpa Nabi juga pasal ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga Maha Pengampun dan Penyayang. Maka fa innallaha ghafurur rahim. Lebih masa dah. Okey. Adakah secara general kalau kata kita buat dosa? Macam
Okey. Menentang Allah Rasul, betul-betul menentang ketika tu. Dalam masa yang sama, orang yang mengaji, orang yang ada ilmu, dalam masa yang sama, dia membaca ayat-ayat Allah. Jika dah terlanjur, biasanya dia akan bertaubat, dia akan insaf. Cumanya di sini kan, dan di kita ada dua unsur, dua makhluk. Yang pertama syaitan, yang kedua malaikat. Orang yang tak nak mengaji, dia ada syaitan. Orang yang mengaji, dia ada malaikat. Cuma orang yang mengaji, dia buat dosa. Pasal apa? Pasal terlanjur. Dia buatlah tadi, menghampiri ke, buat maksiat ke, ketika itu. Dalam masa yang sama, malaikat yang duduk dengan dia tadi, yang menjadi koreng dia, koreng malaikat tadi, akan berisik. Syekh, kenapa kamu buat dosa? Bertobat. Minta maaf. Nampak tak? Sekarang, orang itu segera bertaubat. Ya Allah, menangis, menjerit semua sekali, dia bertaubat. Maka Allah ampunkan dosa dia. Itulah maknanya beza di antara orang mengaji dan orang tak mengaji. Orang mengaji, dia akan mendengar bisikan malaikat. Maka dia buat jahat. Minta ampun, beristighfar, maka Allah ampun dosa dia. Banyak ayat-ayat yang lain, kalau dia bersangka baik, kalau dia buat amal, aku ampun dosa dia segala-galanya. Buat dosa lagi, bertaubat lagi. Tapi kalau dosa-dosa besar, kena taubat nasuha. Tapi terlanjur buat juga, kena minta juga. Kita kena bersangka baik. Pasal dalam Al-Quran berulang kali yang cerita, aku akan ampunkan dosa, semua dosa hamba-Ku. Semua dosa hamba-Ku, aku akan ampunkan dengan syarat, hamba-Ku minta dengan aku. Hamba-Ku bersangka baik dengan aku. Pasal aku akan ampunkan, aku maha murah. Tak ada apa yang nak di itu. Tetapi, orang yang buat dosa tadi, kalau dia tak mengaji, dia akan tak dapat bisikan malaikat tadi. Malaikat tak akan bisikkan dia untuk bertaubat. Dia kata apa? Bisikkan dia. Kawan syaitan dia tadi. Syekh, kamu muda lagi. Banyak harta lagi. Tahun-tahun depan pergilah Mekah tiap-tiap tahun. Bertaubat. Tapi tak buat lagi. Dia bisik macam tu. Dia bisik supaya menangguh-nangguhkan untuk bertaubat, untuk beristighfar, untuk buat baik tadi. Maka, itu beza dia. Maka kawan korin dia tadi ialah syaitan. Maka syaitan akan memanjangkan angan-angan yang si pembuat dosa tadi. Maka dia pun mati tak sempat bertaubat. Mati secara tiba-tiba. Macam itulah. Maka untung orang yang dapat bisikan malaikat. Pasal setiap masa dia hidup dalam keadaan pengampunan Allah. Pasal dia selalu beristighfar, dia selalu bertaubat, tak pernah miss. Lama-lama, kesan dia lama-lama, pasti Allah akan hapuskan dia daripada nak buat lagi perkara-perkara tersebut. Lagi buat lagi minta dengan Allah. Itulah dia punya hebatnya. Pasal Allah amat mengetahui kelemahan manusia. Boleh? Lega sikitlah awaknya. Tapi jangan lega, jangan tunggu buatlah. Cuba berdoa banyak-banyak, insya-Allah. Itulah Al-Quran berulang kali cerita macam ini. Wallahu taala alam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabbil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma aj'al Qur'ana hujjatan lana ya Rabb ya arhamar rahimin. Wala taj'alil Qur'ana hujjatan alaina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.